Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illallah ma sya Allah. La yasrifu su'a illallah ma sya Allah. Ma kana min ni'matin fa minallahi ma sya Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asbihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asbihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asbihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah bi alamin. Alhamdulillah. Kita panjat puji dan syukur pada Allah SWT ngelimpah kurnia, inayah dan taufik di sisi Allah SWT. Kita dapat sama-sama lagi pada malam ni insya-Allah. Kita menggunakan kitab Penawar Bagi Hati. Imam Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili. Kita berada pada muka surat yang ke Allahumma salli ala Muhammad 26. Muka surat 26. Nampak muka surat 26. Bab yang kedua pada menyatakan sangat loba atas berkata-kata. Nampak kan? Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Kita masih bincangkan tentang perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan rosaknya hati seseorang. Macam kita bincang lepas tentang banyak makan, loba pada makanan. Ini salah satu lagi perbuatan yang boleh menyebabkan rosaknya hati kita ni tuan-tuan, ialah bab yang kedua pada menyatakan sangat loba atas berkata-kata, banyak cakap. Seronok sangat nak bercakap. Sallallahu alaihi Muhammad, banyak sangat dia nak bercakap. Ada aja benda dia nak bercakap. Tuan-tuan, ketahui olehmu bahawasanya loba atas berkata-kata itu kelakuan yang tercela, yang dicela, yang wajib atas kita menjauhkannya. Pengarang kita kata, nak kita tahu bahawa cakap banyak ni tuan-tuan, banyak sangat bercakap ini, dia satu perbuatan yang tercela. Dan wajib bagi kita untuk kita menjauhkan perbuatan banyak bercakap ni. Tamak dalam bercakap. Sallallahu alaihi wasallam. Kerana apabila loba seseorang atas berkata-kata, nescaya keluar daripadanya perkataan yang sia-sia. Dan dengan yang sia-sia itu sebab bagi gelap jantung. Bahkan banyak berkata-kata itu sebab bagi mati jantung itu. Dan kerana itu membesarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan pekerjaan lidah, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kita banyak bercakap, terlalu banyak bercakap ni tuan-tuan, jadi akhirnya kita hanya akan bercakap benda yang sia-sia saja. Payah juga kita lah ni tuan-tuan, bukan tunggu bercakap dengan mulut je.
Kadang mulut ni tak bercakap banyak mana pun. Diam aja. Dia terkenal sebagai orang yang diam. Tapi jari dia subhanallah laju lebih pada mulut. Kan? Kalau kita tengok Facebook dia, kita tengok Instagram dia ke, TikTok dia ke apa ke, kita duk rasa macam dia ni mesti jenis orang cakap banyak ya. Jumpa dia tengok diam aja. Pasal mulut kat sini ni kurang cakap. Tapi jari ni laju sungguh bercakap. Ambil sekali lah dengan maklumat. Ambil sekali lah dengan perkataan. Salih Muhammad maksud daripada banyak bercakap ni bukan semata-mata bercakap di mulut. Termasuk juga bercakap dengan jari. Dengan maksud menyampaikan maklumat. Boleh tuan-tuan? Maka subhanallah. Sabda Nabi SAW. Nabi SAW peringat dekat kita. وَهَلْ يَكْتُبُ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ manakhirihim illa qasaidu alsinatihim. Tidaklah kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan tiada menyembamkan akan manusia atas hidung mereka itu melainkan yang diketam oleh lidah mereka itu, kata Nabi SAW. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi. Bila Nabi SAW sahabat tanya, Ya Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, akhbiruni bi'amalin yadkhul jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Wahai Rasulullah, ceritakan kepadaku amalan yang akan menyebabkan aku dekat dengan syurga dan menjauhkan aku daripada neraka. Sahabat tanya ni, nama dia Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sahabat tanya ni sungguh-sungguh ni. Apa amalan wahai Rasulullah yang boleh bagi aku dekat dengan syurga dan aku jauh pada neraka? Nak tahu sungguh-sungguh. Nabi kata apa? Laqad sa'alta an azim. Benda yang kamu tanya ni besar sangat, wahai Muaz. Tapi Allah akan permudahkan kepada siapa yang Allah mudahkan untuk dia. Saya ringkaskan hadis ni. Lalu Nabi pun cerita tentang cara nak bagi Allah dekatkan kita dengan syurga dan jauh pada neraka. Nombor satu sekali, jaga rukun Islam. Anta syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tuz zakah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tuhajjal baita an istata'ta ilaihi sabila aw kama qala. Buat 5 rukun Islam. Ini nombor satu sekali. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian Nabi SAW tanya pula dekat Muaz bin Jabal. Hal adulluka ala abwabil khair. Wahai Muaz, kamu nak tahu tak pintu segala kebaikan? Tuan-tuan tahu tak pintu segala kebaikan ni lagu mana? Apa kebaikan yang tuan-tuan nak dalam hidup tuan-tuan? Nak masuk syurga, jauh pada neraka, nak keluarga jadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, nak anak-anak jadi anak-anak baik, nak murah rezeki berkat, nak panjang usia, nak jauh pada penyakit. Sebut je, senarai je semua jenis baik yang kita nak. Banyak tak? Banyak tak benda baik yang kita nak dalam hidup tu? Banyak tak? Senarai panjang ni. Panjang senarai. Semua benda baik yang kita nak ni, panjang senarai kita ni. Macam-macam kita. Dia ada pintu dia. Benda baik ni duduk belakang pintu tu. Tuan-tuan buka pintu tu, semua benda baik ni tuan-tuan dapat. Dia panggil abwabul khair. Abwabul khair. Pintu segala kebaikan. Tuan nak tahu apa pintu segala kebaikan tu? 3 kata Nabi SAW. Pintu segala kebaikan ni. Yang pertama, as-sawmu junnah. Puasa itu perisai. Nombor 1, puasa sunat. Rajin buat puasa sunat lah. Pasal tadi dah sebut dah rukun Islam, dalam tu ada puasa wajib lah. Yang ni rajin puasa sunat. Tuan-tuan, dalam Quran cerita, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama, seperti mana diwajibkan kepada orang terdahulu pada kamu. Macam mana orang dulu-dulu puasa? Imam Ibn Kathir susun dalam kitab dia, tafsir. Nombor 1, Nabi Adam AS. Nabi Adam puasa sebulan 3 hari. Sebulan 3 hari. Yang kita sambut dengan sunnah Nabi SAW, puasa hari putih. 13, 14, 15.
Nabi Adam juga berpuasa pada hari Jumaat. Sebab terkait dengan Nabi Adam dijadikan pada hari Jumaat, dikeluarkan pada syurga pada Jumaat, diampunkan dosa pada hari Jumaat, masukkan syurga pada hari Jumaat. Nabi Adam berpuasa pada hari Jumaat. Nabi Nuh AS juga berpuasa macam mana Nabi dalam 3 hari dalam sebulan. Kata Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Dan Nabi Nuh AS perintahkan kepada umat dia yang ikut dia belayak sama-sama dekat dalam kapal itu waktu tenggelam dunia tu, puasa, banyakkan berpuasa. Lagi dah. Nabi Daud AS banyak puasa dia. Nabi Ibrahim AS seorang yang sangat terkenal dengan banyaknya puasa. Turun pada anak dia. Nabi Ismail AS pun sangat banyak puasa dia. Nabi Yaqub AS, anak Nabi Ibrahim AS melalui Sarah pun banyak puasa dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Yunus AS berpuasa waktu dia duduk dalam perut ikan nun. Ya. Perut ikan tu. Sampai keluar tu. Nabi Yunus AS berpuasa. Kata Imam At-Tabari dalam kitab dia, Allah perintahkan kepada Bani Israel untuk berpuasa 40 hari dalam sebulan. Straight. 40 hari sebulan, 40 hari setahun puasa straight. Bani Israel alaihissalam. Bani Israel. Kemudian umat Nabi Isa alaihissalam, Allah perintah puasa 50 hari. Tapi apa yang Bani Israel dan umat Nabi Isa alaihissalam yang engkar ni mereka buat apa? Mereka tukar tarikh. Mereka tak mau puasa bila puasa tu kena musim panas. Mereka nak tukar, mereka akan tukar pi musim bunga atau musim sejuk sebab hari siang tu jadi pendek sikit. Nah tu dia punya perangai. Umat Nabi Muhammad SAW, Allah bagi puasa 30 hari. Umat Nabi Muhammad tak pernah engkar Allah suruh puasa 30 hari, mai pilah time musim sejuk ke, mai pilah musim dia siang saja sampai dekat 18 jam. Ada negara yang tak berjumpa malam. Kat mana dekat saya tengok video tu. Dia tunjuk matahari, dia tunjuk tu. Dia panggil midnight sun dia kata. Ni sekarang ni waktu tengah malam sebenarnya tu matahari tu itu matahari tengah malam. Sebab waktu ni patutnya tengah malam tapi masih siang. Puasa juga dia kata. Oh tu dah sekelas umat Nabi Muhammad SAW hebat. Kita bulan Ramadan puasa tak boleh bincang. Yang pintu segala kebaikan ni puasa sunat. Ya, orang perempuan rajin buat puasa sunat ni. Orang lelaki yang balok lihat sikit sekali dengan aku sekali lah cari pasal. Macam ada appointment lah. Kan? Hari menggelupok. Tuan-tuan sekalian, subhanallah, puasa sunat. Yang pertama, puasa. Yang kedua, sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama tudfi'ul ma'un nar. Yang kedua, sedekah. Sedekah dapat memadamkan dosa sebagaimana ayak padam api, pintu segala kebaikan. Nak dapat kebaikan, rajin sedekah. Lagi rasa susah, lagi sedekah. Lagi rasa tak cukup, lagi sedekah. Lagi ada benda obstacle yang kita duk berhadap dengan dia. Tak boleh nak keluar ni, ada masalah ni, tak lepas ni. Sedekah. Boleh. Tambah-tambah pagi-pagi sedekah. Ada masalah. Apa masalah kita? Masalah nampak kerja. Ada benda yang stuck ni. Tak tahu nak buat ke mana, tak lepas. Tak tahu macam mana. Hey, ya Allah, nak buat macam mana? Cari jalan tak lepas. Cari jalan tak lepas. Sedekah. Pagi-pagi, ambil duit, masuk dalam tabung. Masuk duit dalam tabung, niat supaya Allah bantu kita dengan masalah kita tu. Masuk. Tuan tak akan jumpa jalan keluar. Biiznillah, dengan izin daripada Allah. Ada satu buku saya jumpa pun ni, sembuh penyakit dengan sedekah. Yang menulis tu dia sakit, dah macam-macam ubat, macam-macam cara dia nak berubat sebagainya. Endingnya, dia sembuh penyakit dia dengan sedekah. Yang ditulis satu buku, sembuh penyakit dengan sedekah. Sembuh dengan sedekah tajuk dia. Oh subhanallah.
Sebab Nabi kata apa? Pintu segala kebaikan. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama tudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air memadam api. Yang ketiga, salatul rajul fi jawfil lail. Semayangnya seorang lelaki pada sebahagian daripada malam-malam dia. Ni 3 jalan pintu segala kebaikan. Semua kebaikan yang tuan-tuan nak duduk belakang pintu ni, tuan-tuan buat 3 pintu ni, tuan-tuan akan berjumpa semua kebaikan-kebaikan yang tuan-tuan harap. Yakin biiznillah dengan izin daripada Allah. Beriman dengan apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Boleh? 3 ni ada bulan Ramadan. 3 ni ada dalam bulan Ramadan. Nombor 1, puasa. Manduk ada dalam Ramadan. Nombor 2, sedekah. Ada dalam Ramadan. Bulan Ramadan ni kena banyak sedekah. Nombor 3, qiyamul lail. Tak patut tuan-tuan bangkit sok, tuan-tuan tak semayang qiyamul lail. Betul tak? Tuan-tuan dah bangkit pada waktu qiyamul lail tapi tak semayang, tak bangun, tak... pelik sungguh kalau tak boleh semayang 2 rakaat. Betul tak ni? Bukan lama mana pun tak semayang. 5 minit pun tak ada kadang-kadang. Ambil wuduk, baca bangkit Allahu Akbar, lepas Fatihah, baca Qul ya kafirun, lepas Fatihah, baca Qul Allahu ahad, habis bagi salam, makan. Usalli sunatan tahajud. Waktu saya nak pesan kat tuan-tuan semua yang main, yang tengok dekat Facebook lah mana ni, TikTok sebagainya, tolong bangkit makan sok, jangan tinggal semayang tahajud. Boleh? Janji ni. Betul elok. Sebab bulan lain kita susah nak bangkit. Bulan Ramadan memang kita bangkit. Sambung hadis tu. Nabi SAW tanya lagi. Mau tak? Kamu tahu tak apa itu tiang kepada agama ni? Nabi pun ceritalah tiang pada agama lah. Sebagainya. Salih Muhammad. Puncak agama lah apa semua. Akhirnya Nabi tanya dalam hadis tu. Nabi kata, kamu nak tahu tak apa kunci dia? Kunci. Bincang tentang benda boleh masuk syurga jauh pada neraka. Bincang tentang rukun Islam. Bincang tentang pintu segala kebaikan. Semua amalan tadi, daripada yang paling tinggi sampai yang paling rendah ni, semua amalan ni, kamu nak tahu tak apa kunci dia? Kunci dia, intipati dia. Kamu nak tahu tak? Apa dia? Nabi SAW pegang lidah dia. Nabi kata, jaga yang ni. Kemudian Nabi sambung dengan hadis yang kita baca tadi ni. وَهَلْ يَكْتُبُ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. Tidak akan dihumbankan manusia itu ke atas muka-muka mereka, atas hidung-hidung mereka, melainkan perkara yang mereka ucapkan dengan lidah-lidah mereka. Pasal apa Nabi cerita semua amalan-amalan macam-macam, endingnya Nabi SAW cerita tentang lidah? Pasal apa? Pasal yang akan memadam semua amalan-amalan tadi ni tuan-tuan, punca dia yang ni. Betul tak? Bila kita buat amalan, yang ni ulang kaji. Daripada kita satu amalan kita buat, dia akan jadi pada salah satu pada 5 ni. Nombor 1, amal kita sah, amal kita diterima. Yang ni yang kita harap setiap amal kita buat. Yang kedua, amal kita tidak sah dan amal kita tidak diterima. Yang ni memang dah dia tak kerti buat, dia tak mengaji, dia buat ikut dan dia ikut pandai dia, tiba-tiba tak betul ikut syariat, tak sah lah. Tak sah dan Allah tak terima lah. Yang ketiga, amalnya sah tapi tak diterima. Amal sah tapi Allah tak terima. Pasal apa? Pasal ada riak, pasal ada ujub, pasal ada takabur, pasal ada sum'ah. Mai mana riak? Mai mana ujub? Mai mana takabur? Mai mana sum'ah? Kok mana dia mai tu? Kok lidah. Tidak. Macam mana penzahiran riak dia? Lidah dia bercakap. Macam mana sum'ah? Dia cerita apa dia buat waktu malam-malam, waktu orang tak tahu. Macam mana takabur? Dia berasa dia besar, dia hebat. Orang lain semua tak kerti. Orang lain semua tak tahu. Aku seorang aja yang tahu. Dia lafaz dengan lidah-lidah dia. Ada amalan, amalannya sah, amalannya tak diterima. Pasal apa? Lidah. Betul tak? Yang berikutnya, amalnya sah,
amalnya dah diterima tapi dipadam oleh Allah. Pasal apa dipadam? Pasal ungkit. Tu dulu akulah yang bagi. Tu kalau hang tu aku tak tolong hang tu, hang duk merangkak dah sampai lah ni. Kalau aku kalau hang tak ingat jasa aku lu ni, hang ni apa pun tak ada lah ni. Hang ingat dak tu aku yang sedekah. Tu akulah yang wakaf. Ni akulah yang buat. Ungkit balik. Allah padam segala amal dia. Ungkit tu mai kok mana? Kut lidah. Tidak. Yang terakhir, yang kelima, buat amal, amalnya sah. Amalnya dah diterima, tapi agih kat orang. Bagi kat orang habis pahala-pahala dia. Pasal apa bagi kat orang? Pasal mengumpat. Pasal fitnah. Mengadu domba. Fitnah tu buat dengan apa? Lidah. Mengumpat dengan apa? Lidah. Pahala bagi kat orang. Tuan-tuan tengok tak? Semua bentuk amalan yang menghilangkan pahala-pahala kita atas amalan tu, punca besar ni main pada mana? Lidah. Kalau boleh jaga yang ni, selamat semua amalan-amalan kita ni. Secure pahala kita tu dengan amalan yang sikit, bukan banyak mana pun kita buat. Banyak mana sangat amalan. Hari ni daripada subuh tadi sampai maghrib ni, mayang subuh tadi, 2 rakaat belum mayang subuh tadi, baca Quran lah sikit-sikit tadi, sedekah lah sikit tadi, apa buatlah baik sikit, qabliyah zuhur kita buat, mayang zuhur kita buat, ba'diyah zuhur kita buat, mayang asar tadi ni, sebagainya. Ni mai kuliah pula ni. Dalam banyak-banyak daripada pagi tadi sampai ni maghrib ni, tuan-tuan sekalian, agak-agak yang mana satu betul-betul yang Allah terima. Agak-agak yang mana satu ni yang nanti pergi depan Allah dia duk ada. Ada amal, ada pahala. Saya takut kita ni pergi depan Allah, tuan-tuan, mayang ada tapi pahala tak ada. Puasa tu berapa tahun dah, ada puasa tapi tak ada apa. Puasa ya ada. Nabi kata, kam min sa'imin ma laysa min siyamih ilal ju' wal atash. Apa ramai orang puasa yang tak dapat apa-apa pun daripada puasa dia, melainkan lapar dengan dahaga aja. Tahun lepas kita puasa banyak, tuan. 30 hari kita puasa. Ada yang tak puasa sini? Semua puasa. Teruk puasa hari tu nampak. Tuan. Cuma orang kurih, makin kurih kita makin gemuk ya. Pak puasa agak, makan pun boleh tahan. Tengok ni. Tapi puasa lah juga. Cuba tuan-tuan fikir, kita nak masuk puasa pula ni. Kita nak masuk puasa pula ni. Ada hampir 11 bulan daripada puasa hari itu, ada hampir 11 bulan yang kita lalui selepas puasa hari itu. Ni, tanya diri Zat, berapa ramai dah orang yang kita kata kat dia? Berapa ramai dah orang yang kita mengumpat dia? Puasa hari itu sampai puasa hari ini, ni ada pilihan raya itu ni. PRU 15. Betul tak ni? Waktu pilihan raya itu berapa ramai orang yang kita kata yang kita tak tahu betul ataupun salah. Yang kalau dia tak buat tapi kita kata kita fitnah dia. Kalau dia buat kita cakap dengan orang lain yang tak ada manfaat apa dia, kita ngumpat dia. Hari itu, saya ingat tuan-tuan sekalian, puasa kita hari itu tak ada apa dah. Tinggal kosong lapang tu ya. Betul tak betul saya duduk kata ni? Jangan duk tunjuk soleh sangat. Nak risau, saya ingat saya seorang aja. Risau sungguh kan. Pasal saya takut-takut tak ada apa. Pasal mulut kita memang kita tak jaga sungguh. Lepas tu Nabi SAW sebutlah hadis ni, wahal yaktubun nasa ala wujuhihim. Tak akan dihumbankan, diseret seorang itu dengan muka-muka dia. Au manakhirihim, atau hidung-hidung dia. Pasal apa muka, hidung? Pasal apa tak tangan? Pasal apa tak seret kat perut? Pasal apa tak seret kat belakang? Tahu pasal apa? Pasal lidah duduk tang muka. Mulut ni duduk kat muka. Seret kat muka. Seret buat pergi mana? Seret lempak di dalam neraka. Hanya kerana lidah perkataannya disebabkan oleh
perkataan yang keluar daripada kalam-kalam dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Salli ala sayyidina Muhammad. Dan bersabda ia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Artinya, barang siapa membenarkan ia akan Allah Ta'ala dan akan hari kiamat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka hendaklah berkata ia akan yang baik-baik atau hendaklah diam ia. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kata apa? Siapa yang beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat, beriman Allah duk perhati apa dia buat. Allah tahu ni tuan-tuan, bukan takat benda yang keluar pada mulut kita. Apa yang dalam hati kita pun Allah tahu. Tu yang ni. Duk tengok renung muka saya ni macam-macam duklah hati tuan-tuan ni. Allah tahu tak? Allah tahu apa yang hati saya tak tahu. Allah tak suruh hukum pun tuan-tuan. Allah tak suruh pun kita hukum. Kita duk judge orang dengan hati dia. Tak tahu. Nabi kata apa? Salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allah, macam mana? Inna Allah, sungguhnya Allah. Macam mana sebutnya? Sungguhnya Allah perintahkan aku untuk memerangi manusia. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimas salah wa yu'tuz zakah. Umirtu an uqatilan nas hatta ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sehinggalah dia mengucap 2 kalimah syahadat. Wa yuqimus salah, dia mendirikan sembahyang. Wa yu'tuz zakah, dia mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asama minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Salli ala sayyidina Muhammad. Maka bila dia buat yang tu, terpeliharalah nyawa dia, harta benda dia, kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Apa yang ada dalam hati dia, itu dia dengan Allah. Nabi pun tengok orang tu main semayang, selesai dah kat dia. Dia mengucap 2 kalimah syahadah, selesai. Rasulullah, dia tu niat tak betul itu. Rasulullah, dia tu saja nak sembunyi itu. Dia saja nak tunjuk tu. Dalam hati tak tahu. Nabi pun tak disuruh untuk pergi duk judge hati orang. Dan kita pun tak disuruh untuk duk judge hati orang. Tapi Allah tahu tak hati kita? Allah tahu tak? Allah tahu tuan-tuan. Dan kita beriman bahawa Allah mengetahui setiap perkataan yang kita keluar. Orang lah ni, kita lah ni tuan-tuan, ada satu benda dia sebut, dia panggil fake account. Fake account. Di kalangan kita ni, termasuk orang-orang yang duk mengaji, dia ada 2 account. Facebook dia ada 2, Instagram dia ada 2, TikTok dia ada 2. Yang satu nama dia betul. Yang satu lagi dia pakai nama ciptaan. Tahu tak? Dia pakai nama tipu, dia panggil fake account. Dia kadang-kadang dia buah gambar kereta lah, dia buah gambar bunga ke. Kadang dia ambil gambar siapa-siapa, dia pergi buah gambar kat situ. Dia berlakon jadi satu watak yang lain. Yang dia punya account ni betul lah. Dia cerita, dia buat apa semua. Nampak dia lah, tahulah kata dia. Tapi yang fake account ni tujuan dia adalah untuk kata kat orang. Kata kat orang tu. Nak jatuhkan orang ni. Nak buat yang tu, nak buat yang ni. Yang fake account tu. Sebab dia ingat dan menyangka bahawa tak ada siapa pun akan kenal dia dengan fake account tu. Betul tak ni? Kita orang beriman, Allah kenal tak? Allah tahu tak dia tu siapa? Allah tahu tak? Kalau dia sebut tu, sebut fitnah pada orang, agak malaikat akan catat tak? Nipi pada mahsyar nanti, malaikat akan sebut nama fake account dia kan nama dia. Faham tak faham ni?
Semua catatan daripada fake account tu duduk atas catatan dia ke ataupun nanti ku ada satu catatan amal baru atas nama fake account itu. Tak. Orang beriman, orang yang beriman, dia tahu bahawa Allah catat dan Allah tahu apa dia buat. Lepas tu orang beriman, walau siapa pun tak tahu, walau siapa pun tak kenal, dia tahu Allah tahu dan dia tahu Allah kenal. Kita tak buat benda-benda lagu tu. Saya ni sampai ke tahap tuan-tuan, saya sangka baiklah dengan orang Islam ni. Kadang-kadang dalam perbalahan politik dalam negara kita ni, orang suka menyerang atas nama fake account. Saya pun kena banyak kali. Ada benda dia tak kena, tak puas hati dengan dia akan kata kat saya menggunakan fake account. Tuan-tuan, saya akan bersangka bahawa dia bukan orang Islam. Kita buat begitu lah. Orang Islam takkan buat begitu. Dia ni. Cakap benda tak betul. Cakap hantar kata benda tak betul. Tapi yang saja nak provoke bagi orang tu marah. Itu bukan panggil orang Islam. Orang Islam tak buat panggil gitu. Sebab orang Islam tahu. Hang buat pilah, hang kata pilah. Orang siapa pun tak kenal hang siapa. Tapi Allah tahu hang tu siapa. Dan setiap perkataan hang tu akan letak dalam kitab amal hang. Bukan amal orang lain. Dia orang cakap macam tak ada iman tu tuan-tuan kadang-kadang. Hukum orang kufur, kata orang kafir. Ikut dah yang dia sebut. Macam-macam dia tak. Sebab tu saya kata apa? Kalau orang kata apa? Ni orang bukan Islam, kita pegang tu lah. Tapi dia petik Al-Quran. Dia cakap Al-Quran. Cakap hadis Nabi SAW bukan main. Bila kita tegur kata salah ni. Suka aku lah dia lah. Dan. La haula. Hadis Nabi kata apa? Man kana yu'minu billah. Siapa yang beriman pada Allah. Wal yaumil akhir, dia beriman pada hari akhirat. Dengan maksud dia tahu segala amal dia akan ditimbang hisap. Nanti akan dibentangkan 99 dokumen sejuh mata memandang tuan. Sejuh mata memandang. Setiap dokumen kita tu ada 99 Nabi SAW sebut dalam hadis Qudsi. 99 tu maksud banyak. Setiap dokumen itu sejuh mata memandang. Sejuh mata mandang, tuan tengok. Tuan-tuan duduk satu kawasan lapang, tuan-tuan tengok sejauh mata tu. Tu kitab amal kita. Dan setiap amal kita tu, dan setiap buku amal kita tu akan ditulis setiap benda yang kita buat. Wa wudhi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulu ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Apabila dibentangkan kita amal, kamu tengok orang berdosa tu, mereka rasa takut dengan apa yang dibentangkan di hadapan mereka, lalu mereka kata, aduh celaka kami hari ni, kita apa pula ni? Tak ada yang kecil, sekecil-kecil benda. Tak ada yang besar, melainkan semua tercatat dalamnya. Kita amal kita ni. Allah tanya, Allah kata, ni ada tak malaikat aku saja tulis benda hang tak buat? Ada tak? Tak ada. Kita tahu benda kita buat. Allah suruh kita baca. Kerak, Allah kata. Ya kerak, baca. Kita baca, kita amal kita satu-satu, baca balik apa benda kita buat. Ingatlah. Iqra. Ada tak benda apa yang kamu tak buat, malaikat aku saja tulis? Tak ada, ya Allah. La ya Rabbi, kita kata. Ada tak benda yang kamu buat tapi malaikat aku tak tulis pula? Kita kata la ya Rabbi. Ada apa-apa alasan tak hari ni nak bagi? Ada tak kot lah apa-apa lah. Oh hari tu sajalah tak boleh nak pergi. Oh sajalah. Adalah alasan macam kita selalu duk bagi tu. Ada tak hari ni? La, hari tu tak ada. La ya Rabbi tak ada. Ada. Tu ada. Siapa beriman dengan benda yang tu, siapa beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, ada kitab amal, ada timbang hisab, ada syurga neraka, ada titian sirat, ada semua benda ni, falyaqul khairan aw liyasmut. Dia akan bercakap yang baik-baik saja. Dia tak akan buat, dia tak akan cakap benda yang tak elok. Dia akan cakap yang baik saja. Kalau dia tak mampu, diam. Diam. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi SAW bersabda lagi, man yatawakkalli bima baina lihyayhi
wa rijlaihi atawakkala lahu bil jannah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menjamin ia bagiku akan barang yang antara dua tulang dagunya dan kedua kakinya, nescaya aku jamin akannya syurga. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, sallallahu alaihi Muhammad, daripada Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu. Yang dikehendaki dengan barang yang antara dua tulang dagu lidah itu, dan dikehendaki dengan barang antara dua kaki itu adalah faraj. Yang masuk bawah dua rahang ni maksudnya lidah lah. Siapa boleh jamin dia jaga lidah dia, maka Allah akan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi SAW akan jamin dia syurga. Siapa yang boleh jamin jaga kemaluan dia, maka Allah akan, Nabi SAW jamin dekat dia syurga. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqimu qalbuh. Takkan teguh iman seseorang, lurus iman seseorang itu sehingga lurus hati dia. Sallallahu alaihi wasallam. Wala yastaqimu qalbu hatta yastaqimu lisanuh. Takkan teguh hati seseorang itu sehingga teguh lisannya. Wala yadkhul jannah rajulun la ya'manu jaruhu biwa'iqahu. Takkan masuk syurga jika jirannya tak selamat daripada kata-kata buruk daripada lidah dia. Jiran kita ni bukan sebelah rumah ya tuan-tuan. Jiran kita ni tu friend dekat dalam Facebook kita, friend dekat dalam Instagram, media sosial kita tu semua jiran-jiran kita lah ni. Orang dulu-dulu sungguhlah duduk tang tu yang terkesan dengan dia yang duduk sekeliling dia aja. Lah ni orang kita lah ni duduk tang ni yang terkesan dengan perkataan laser dia tu orang duduk Kuala Lumpur tu. Orang duduk tu kadang-kadang duduk luar negara tu. Sakit hati dengan perkataan dia, mulut jahat. Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Salli ala Muhammad. Nabi kata apa? Siapa boleh jaga lidah dia, siapa boleh jamin kemaluan dia, Nabi SAW menjamin kepadanya syurga. Ditanya akan Rasulullah SAW daripada lebih banyak barang yang masuk ia ke dalam api neraka, maka sabda Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kata Nabi SAW, man kathura kalamuhu kathura suqtuhu, wa man kathura suqtuhu kasarat dhunubuhu, wa man kasarat dhunubuhu fannaru awla bih. Kata Nabi SAW, sallallahu alaihi Muhammad, barang siapa banyak perkataannya, nescaya banyak oleh tersalahnya. Dan barang siapa banyak tersalahnya, nescaya banyak dosanya. Dan barang siapa banyak dosanya, maka api neraka itu lebih utama dengan dia. Subhanallah. Ingat elok. Banyak cakap, banyak salah. Betul tu. Kurang cakap, kuranglah salah. Banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa, api neraka lah yang paling layak untuknya. Tuan-tuan, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah daripada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, kita berhenti tentu insya-Allah. Kita akan sambung. Tuan-tuan lipat tu tentu elok muka surat yang ke 27 tu, lipat tanda tu. Tuan-tuan yang pegang kitab tu tanda tu siap-siap. Supaya senang nanti bila kita nak sambung, nanti kita tahu tang mana kita berhenti insya-Allah. Jadi mudah-mudahan jadi manfaat untuk kita. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Saya ambil kesempatan ini untuk ucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak kepada tuan-tuan sekalian. Dan tuan-tuan azam sungguh-sungguh untuk jadikan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Azam sungguh-sungguh 30 hari je. Nak buat sungguh-sungguh amal, nak semayang sunat tarawih elok-elok, tak mau tinggal walaupun satu malam. Nak semayang witir, tak mau tinggal semayang witir.
tiap-tiap pagi sebelum makan sok semayang dulu 2 rakaat semayang tahajud. Semua ni lelaki perempuan sekali. Jangan duduk kata tak apa satgi saya semayang, tak mau. Bangkit-bangkit semayang dulu baru makan. Bangkit-bangkit semayang sunat dulu baru masak. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan, jadi Ramadan ini Ramadan yang akan mengampunkan seluruh dosa kita, dan mudah-mudahan Ramadan ini Allah akan kurniakan kepada kita Lailatul Qadar. InsyaAllah. Amin. Amin. Rabbal Alamin. Cukup sekadar tu. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Waj'alna min ibadikas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.